Buletin Didik 23 Oktober bersama saya Tarushdin Muhammad Nazri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Segmen aktiviti minggu ini berkisahkan tentang pencapaian Kolej Vocasional Gombak pada Majlis Penyampaian Hadiah TikTok Kebangsaan 2021 dan Anugerah Pematuhan EKSA Asrama 5 Bintang Anjuran Bahagian Pendidikan dan Latihan Teknikal Vocational BPLTV Kementerian Pendidikan KPM baru-baru ini. Mereka telah mendapat pengiktirafan 5 bintang dan tersenarai dalam 5 asrama terbaik atau Top 5 Anugerah Asrama. Menurut Exco Asrama Lelaki di bawah Majlis Perwakilan Pelajar MPP KV Gombak, Razik Hadi Rashdar Bahtiar, antara aspek yang menjadi keutamaan mereka dalam menghias asrama ialah keselesaan dan kebersihan. Pemandangan KPM telah mewujudkan satu konsep iaitu meremajakan asrama. Kami telah memilih konsep moden sebagai konsep asrama kami. Memandangkan kami pelajar asrama menggunakan tempat-tempat itu selama 24 jam, kami sangat menitik beratkan tentang kebersihan dan kecantikan asrama sebab bagi kami selesa itu nombor satu lah. Selesa, lepas tu kemas dan cantik lah. Pelajar tahun akhir khusus Diploma Insurans itu turut berkesempatan menasihati rakan-rakannya, terutama mereka yang berhasrat memasuki KV Gombak dan menggunakan asrama pada masa hadapan untuk sentiasa menjaga bilik-bilik yang telah dihias supaya pengiktirafan itu dapat dikekalkan. Dalam pada itu, Exco Asrama Perempuan MPP KV Gombak, Dian Haryani Hairul Anwar berkata, menghias asrama perempuan pula mempunyai cabarannya yang tersendiri khususnya dalam aspek kebersamaan. Terdapat beberapa cabaran yang dialami oleh kita sebagai pelajar perempuan di asrama untuk kekalkan kebersihan. Contohnya macam bila ahli dom kita macam tidak mengamalkan kebersihan tu, jadi dom kita akan bersepah. Tapi kita sebagai ahli dom, kita akan tegur mana-mana macam kawan kita yang tidak kemas tu untuk jaga kebersihan supaya dom ini nampak nampak cantik, kemas dan selesa untuk dilihat. Tapi kita juga ada kekangan masa sebab kita bukanlah sentiasa ada dalam dom. Kita ada dekat kolej dan balik pun pukul berapa. Tapi kita amalkan setiap pagi sebelum pergi sekolah kemas, tegakkan cadar semua. Dan kalau waktu cuti pun hari Ahad, kalau minggu tak balik, kita akan kemas pagi pukul 8 sampai pukul 10. Kita akan gotong royong blok. Tambah pelajar tahun akhir khusus Diploma Perakaunan itu, sikap perpaduan itu penting bagi memastikan kawasan yang didiami kekal bersih dan cantik. Pelbagai aktiviti diadakan sempena memperingati 100 tahun penubuhan Sekolah Menengah Holy Trinity di Tawau, Sabah. Sambutan sebagai manifestasi untuk memperingati dan mengenang penubuhan sekolah berkenaan yang merupakan antara sekolah tertua di Sabah. Selain warga sekolah, program sambutan turut dijayakan oleh bekas pelajar atau alumni sekolah berkenaan. Pelbagai acara diadakan termasuk pameran 100 tahun, persembahan gendang, kios fotografi, kios jualan cenderahati dan acara menanam pokok. Selain itu, sambutan berkenaan turut menyaksikan pameran kokurikulum yang diadakan di tapak perhimpunan sekolah. Sempena dengan sambutan itu juga, pihak sekolah melancarkan logo 100 tahun, majalah sekolah dan buku sejarah sekolah. Sebenarnya kita ada perasmian 10 dalam 1. Maksudnya kita merasmikan 10 perkara dalam satu perayaan. Dan yang paling penting ada 2 lah ikon utamanya. Satu ialah galeri sejarah sekolah. Sungguh menarik, banyak peristiwa nostalgia dipaparkan di situ dari tahun 1922 sehingga ke sekarang. Dan satu lagi ialah monumen. Monumen ini actually merupakan lencana sekolah yang pertama. Hari ini memang bersungguh gembira lah, dan sangat-sangat berharu kita dapat menyambutkan sekolah kita telah mencapai 100 tahun. Dan di sini saya memang syukurkan hari yang lain in future sekolah ini akan jadi lebih bagus, lebih cemerlang lagi. Sekolah Holy Trinity ditubuhkan pada 22 Februari 1922 bermula dari sekolah rendah hinggalah ke sekolah menengah. Seramai 46 pelajar Kolej Vocasional Keningau menyertai bengkel menulis haiku iaitu sejenis format puisi yang berasal dari negara Jepun. Bengkel berkenaan dikebudi jurulatih khas dari United Kingdom yang hadir secara maya iaitu Alan Melly.
Ellen Mealy ialah pakar pendidikan bahasa Inggeris yang berpengalaman luas dalam penulisan sastra termasuklah puisi haiku. Bengkel yang berlangsung pada 14 Oktober lalu selama 2 jam itu dilaksanakan melalui aplikasi Google Meet. Sepanjang bengkel itu, peserta didedahkan dengan konsep puisi haiku yang unik kerana ianya hanyalah terdiri daripada 3 barisan ayat dengan suku kata spesifik, iaitu 5 suku kata bagi ayat pertama, 7 suku kata bagi ayat kedua dan 5 suku kata bagi ayat terakhir. 2 ayat pertama merupakan pembayang bagi ayat ketiga yang menyampaikan maksud atau mesej sebenar puisi berkenaan. Puisi haiku yang dianggap sebagai salah satu warisan budaya sastra negara Jepun selalunya bertemakan alam semula jadi. Setiap peserta bengkel berjaya menghasilkan sekurang-kurangnya 2 puisi haiku dalam tempoh 2 jam sesi itu dan puisi-puisi ini akan disemak dan disunting sebelum diterbitkan dalam bentuk digital. Pengarah Kolej Johari Jabet Saben menyatakan rasa gembira dengan pelaksanaan bengkel itu yang melibatkan jurulatih dari negara luar kerana ianya mampu meningkatkan keupayaan pelajarnya untuk berkomunikasi dalam bahasa Inggeris dan ini adalah salah satu usaha guru-guru di kolej itu untuk memperkembangkan jalinan kerjasama antarabangsa. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM mempertahankan kejuaraan dengan muncul juara pertandingan debat diraja antara institusi pengajian tinggi IPT 2022. UIAM Johan kategori Bahasa Melayu membolehkan mereka membawa pulang hadiah wang tunai RM5,000 bersama piala dan sijil, manakala Universiti Malaya UM pula dinobatkan Johan kategori Bahasa Inggeris. Pertandingan berlangsung di Universiti Sultan Zainal Abidin, Uniza, Kuala Nerus siang tadi. UIAM mempertaruhkan Muhammad Ilham Hafiz Azmi, Nur Syahirah Balkish Syahrul Nizam, Muhammad Luqman Ismail Zawawi dan Muhammad Akil Mujahid Mokhtar. Sultanah Terengganu Sultanah Nur Zahirah berkenan menyampaikan hadiah kepada pemenang pada majlis yang turut dihadiri Menteri Besar Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar dan Timbalan Ketua Setiausaha Dasar Kementerian Pengajian Tinggi Datuk Dr. Megat Sani Megat Ahmad Supian. Menurut Muhammad Ilham Hafiz, dia tidak menyangka kumpulannya berjaya meraih kemenangan sekaligus mengulangi kejayaan pada 2019 dan 2021. Katanya, pertandingan kali ini begitu menyukarkan mereka berempat apabila mendapat saingan hebat pendebat IPT lain yang menampilkan hujah yang baik. Lebih menggembirakan, ini kejayaan kali ketiga dia secara peribadi dalam pertandingan ini yang turut dipilih pendebat terbaik akhir dan membawa pulang RM1,000. Sebanyak 53 pasukan dari 24 IPT menyertai debat yang diadakan secara dalam talian bagi pusingan awal dan secara bersemuka untuk separuh akhir dan akhir yang bermula semalam. Universiti Teknologi Mahara UiTM sedang mempertimbangkan cadangan untuk menyediakan kemudahan pengangkutan kepada penuntutnya pulang ke kampung menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi pada pilihan raya umum ke-15 PRU 15-19 November ini. Difahamkan pengurusan universiti berkenaan sudah dimaklumkan mengenainya selepas perbincangan dengan Majlis Perwakilan Pelajar MPP berhubung isu pengangkutan penuntut untuk mengundi. Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar UiTM Profesor Dr. Muhammad Sazili Syahibi dilaporkan berkata pada hari mengundi terbabit semua penuntut sedang cuti pertengahan semester dan telah pulang ke kampung masing-masing. Beberapa pihaknya akan mempertimbangkan untuk menyediakan pengangkutan kepada mereka yang belum pulang. Untuk rekod, UiTM jadi institusi pengajian tinggi yang mempunyai bilangan pengundi muda 18 dan 20 tahun paling ramai iaitu 185,400 orang atau mewakili 15.5% daripada jumlah keseluruhan pengundi muda 1.4 juta orang di seluruh negara. Jumlah penuntut terbabit tersebut membabitkan semua 35 cawangan UiTM di seluruh negara, manakala kaki tangannya seramai 18,347.
Bertemu kembali. Sama seperti kanak-kanak lain, 3 beradik dari Arau Perlis turut berkongsi keterujaan menyambut Deepavali esok. Bukan cuma makanan enak yang bakal disajikan, tetapi duit raya lah yang ditunggu-tunggu mereka. Ketika ditemui di rumah mereka di Lorong Muhibah Arau, 2 beradik ini sibuk di dapur membantu keluarga menyiapkan kuih tradisi kaum India, Padai. Persiapan menyambut Deepavali mula dilakukan sejak 2 minggu lalu. Tidak kisah berhabis banyak. Bapanya Sri Taran Sevaraju, 58 tahun berkata dia membeli pelbagai persiapan menyambut Deepavali seperti baju baru, perhiasan serta rempah ratus masakan semata-mata untuk meraihkan perayaan itu dengan meriah. Perbelanjaan untuk sambutan hari Deepavali ini melebihi daripada RM2,000 lah pada sekarang ni, kerana kita tahulah ekonomi kita macam mana apa semua. Jadi barang-barang semua memanglah harga je memang tinggi. Walau macam mana pun, atas kemenangan kita daripada COVID, saya tak kira lah perbelanjaan ini. Saya juga rasa tahun ini banyak kawan-kawan saya akan azir menyambut hari Deepavali di rumah saya ini. Selain membantu ibu di dapur, kanak-kanak ini turut membantu membersihkan rumah dan menggantung lampu hiasan. Mereka juga tidak sabar menunggu hari esok untuk berpakaian baru dan menyambutnya bersama-sama rakan. Saya seronok menyambut hari Deepavali sebab saya dapat baru baju dan hampau. Saya seronok dapat baju baru dan hampau. Besok kawan-kawan saya akan azir. Menurut Sri Taran, pemberian duit raya kepada kanak-kanak dan mereka yang lebih tua merupakan amalan yang biasa dilakukan di negara ini, tetapi tidak di India. Ia sebagai penghargaan sewaktu perayaan. Sebuah sekolah di JMP Australia mengajar muridnya berkemahiran bertani. Mereka belajar menanam pelbagai jenis tanaman dan menjaga haiwan ternakan sebagai persediaan untuk kerjaya dalam sektor pertanian. Berbeza dengan kaedah pembelajaran biasa yang menggunakan peranti mudah alih atau komputer, di sini ladang adalah bilik darjah. It's like a totally different environment to like your normal side of the school. Like it just feels completely different. Like obviously there's still rules and stuff that you've got to do, but it's so much fun. That gives you a big jump, gives you a big head start to get out in the industry. Kumpulan pelajar terbabit adalah daripada Sekolah Kecemerlangan Industri Desa di JMP State High, kira-kira 2 jam dari utara Brisbane, Australia. Pelajar terlibat dalam menanam tanaman komersial yang dijual di seluruh Queensland. JMP High mempunyai 2 ladang seluas 24 hektar. It's a catch-all for us to get those kids that are passionate, they've got an interest in agriculture, and giving us an avenue to get those kids out, identify them, look after them, and really provide them with more opportunities available in our agricultural industry. Matlamat utama program ini adalah memberi pelajar yang berminat peluang untuk menerokai bidang ini dengan lebih mendalam, seterusnya menjadikan ia satu kerjaya. Sukan. Lagu Negaraku berkumandang di litar antarabangsa Sepang SIC hari ini yang menerusi kejayaan pelumba remaja negara Muhammad Danish Hakim Ramli yang muncul juara perlumbaan kedua Asia Talent Cup. Sekaligus menebus kekecewaan pada perlumbaan pertama semalam yang menyaksikan Hakim Danish gagal mengawal jenteranya sehingga terjatuh. Pada last lap, saya ada buat mistake sedikit. Pada last turn 14, saya ada nak jatuh sedikit, nak high side. Jadi saya control balik. Jadi dekat straight saya ambil straight stream. Jadi pada last corner saya cuba just brake lambat. Saya cuba berhentikan motor tu
lebih awal. So saya menang dan saya nak ucapkan terima kasih kepada semua sponsor-sponsor saya, family saya dan semua yang support saya. Terima kasih semua. Pada perlumbaan kedua Asia Talent Cup yang berlangsung awal pagi tadi, Hakim yang berlumba dalam kesakitan selepas terjatuh pada perlumbaan pertama semalam memulakan saingan di petak keempat. Dan sebaik bermula aksi 13 pusingan itu, dia dicabar kelompok hadapan bersama pelumba Indonesia, Vedat Iga Pratama yang akhirnya terpaksa berpuas hati berada di belakang Hakim dengan perbezaan 0.047 saat. Tempat ketiga pula milik pelumba Jepun Shinya Ezawa. Kemenangan ini menyaksikan Hakim kembali menerajui carta kedudukan pelumba dengan mengumpul 151 mata, hanya dibezakan dengan 3 mata sahaja dengan Ezawa yang berada di tangga kedua. Dan kini dalam landasan terbaik untuk bergelar juara pada musim ini menjelang pusingan akhir di litar antarabangsa Mandalika Indonesia pada 11 hingga 13 November depan. Skuad hoki remaja kebangsaan bakal beraksi menentang Australia untuk perlawanan kedua pasukan dalam kejohanan hoki Piala Sultan Johor. Belum mengadakan aksi persahabatan menentang Australia sebelum ke Johor selasa lalu, sedikit sebanyak memberi ruang buat skuad negara merencana strategi lebih baik untuk perlawanan malam ini. Dan memang sesuatu perlu dilakukan selepas pasukan bimbingan Muhammad Amin Rahim ini terpaksa gigit jari tewas dengan jurang agak besar 2-5 kepada jaguar Asia India semalam. Jaringan pembukaan India hadir seawal minit ke-6 selepas percubaan gol padang Amandip gagal diselamatkan penjaga gol Malaysia Muhammad Amir Muhaimin Ahmad Mustaqim. India terus menjarakkan kedudukan apabila Hindal Arajit Singh menyempurnakan pukulan sudut penalti pada minit ke-10. Tersentak dengan jaringan itu, Malaysia bingkas bangkit menyusul permainan dan berhasil mendapatkan gol pertama selang 3 minit kemudian menerusi gol padang Syahmi Irfan Sohaimi. India terus mempamerkan aksi semalam pada separuh masa apabila 2 gol padang dihasilkan Dami Bobby Singh pada minit ke-20 dan Sudik Chimarko minit ke-26. Pertahanan skuad negara tampak bermain lebih berdisiplin dan berjaya menggagalkan gerakan serangan pasukan lawan pada suku ketiga. Hasil daripada itu, Malaysia berjaya mendapatkan gol kedua menerusi pukulan sudut penalti Muhammad Amirul Hanif Mamat pada minit ke-52. India melenyapkan usaha Malaysia untuk menyamakan kedudukan selepas menjaringkan gol menerusi pukulan sudut penalti Shandanan pada minit ke-56 bagi memastikan kemenangan memihak kepada India dengan keputusan 5-2. Di sebalik kekalahan yang dialami, Ketua Jurulatih Skuad Remaja Negara Muhammad Amin Rahim bagaimanapun memuji kesungguhan anak didiknya yang kurang pengalaman beraksi di pentas antarabangsa. Pertama sekali, saya nak puji pemain saya lah sebab mereka dapat sesuaikan dengan apa yang kita rancang lah. Memang boleh nampak perbezaan. Untuk saya, kita turun dengan pasukan yang kurang pengalaman kan, di pentas antarabangsa berbanding dengan pasukan India yang ada 6 pemain yang pernah beraksi di peringkat antarabangsa senior level. So boleh nampak jurang tu agak ketara. But macam saya cakap tadi, saya puji pemain-pemain saya cuba untuk serap setiap rasakan yang pasukan India lakukan. Impian menggudung untuk melihat wakil negara menjulang Piala AFC 2022 lebur. Kuala Lumpur City FC terpaksa akur dengan kehebatan Al-Sib dari Oman apabila tewas 0-3 di perlawanan akhir sekaligus merelakan lawan pulang ke Oman dengan gelaran juara. Pertarungan Kuala Lumpur City dan Al-Sib merebut Piala AFC 2022 yang berlangsung di Stadium Nasional Bukit Jalil menyaksikan tuan rumah melepaskan kesempatan terbaik menghasilkan gol awal. Kelab Oman itu kemudian terus mendapat rentak sehingga menguji gawang Kuala Lumpur City beberapa kali. Ancaman daripada sepakan penjuru Al-Sib minit ke-21 tanpa disangka-sangka memberikan mereka jaringan awal. Lamunan dari Ali Sulaiman Al-Busaidi gagal dihalang oleh penting pertahanan sebelum memberangkat penjaga gol Kevin Ray Mendoza yang sudah tersilap langkah. Penyokong tuan rumah terus kecewa menyaksikan keadaan tidak berpihak mereka. Skuad bimbingan Rashid Jabal Al-Yafai kemudian menutup babak pertama dengan kelebihan 2 gol menerusi tandukan Abdul Aziz Humar Al-Makbali minit ke-36. City Boys berusaha bangkit pada baki 45 minit selepas itu namun masih tidak mampu menewaskan Ahmad Farash Al-Rawahi yang mengawal ketat gawangnya. Impian menggunung trofi AFC anak buah Bojan Hodak lebur pada minit ke-68 apabila Mohsin Saleh Al-Ghassani merembat kencang gol terakhir permainan. Keputusan penuh 3-0 membolehkan Al-Sib dimahkotakan sebagai juara edisi ke-19 yang juga trofi pertama wakil Oman di pentas Kelab Asia. Meskipun hampa, Kuala Lumpur City tetap boleh berbangga dengan gelaran naik juara di penampilan sulung kempen. Dalam usaha untuk mewarnai arena sukan memanah, Kelab Memanah CG Murni dengan kerjasama Majlis Bandaraya Shah Alam MBSA dan Persatuan Memanah Negeri Selangor menganjurkan kejohanan memanah terbuka Shah Alam 2022 di mana ianya pertandingan pertama kategori bebo dan tradisional yang mengikuti piawaian sukan dunia itu.
Peserta yang datang dari pelbagai negara ternyata teruja dengan penganjuran ini kerana selain dapat mengeratkan ukhuwah, mereka juga dapat merasai pengalaman bertanding mengikuti peraturan dunia memanah yang sebenar. Archer Indonesia memang menunggu karena Archer Indonesia dengan Archer Malaysia sama-sama komunikasi baik dan event ini event luar biasa menurut saya. Kalau untuk hadiah kami tidak mencari hadiah tapi silaturahmi dengan Archer Malaysia. Kita semua ni memang minat memanah dan datang ke sini untuk meraih pengalaman dan juga bertemu dengan rakan-rakan memanah dari pelbagai negeri lah. Datang kemari untuk mengambil first exposure and ini adalah pertandingan bebo pertama yang saya ikuti dan selalunya saya mengikuti recurve lah, Olympic recurve. Pemenang kategori wanita Haniza Rahim yang mula menjadi peminat sukan itu selepas berjaya melawan kanser mengakui bahawa sukan memanah sedikit sebanyak membantu proses terapi beliau. Saya diagnos kanser pada tahun 2015. Jadi selepas mengalami terapi, selepas mengalami pembedahan semua, saya berehatlah daripada bekerja. Jadi saya memilih sukan archer ini sebagai salah satu terapi untuk diri saya lah. Pertambahan peminat dalam sukan memanah telah mencetuskan idea kepada pihak penganjur untuk mengelolakan kejohanan ini. Sebenarnya semakin banyak minat terhadap sukan memanah, terutamanya dari dalam kategori bebo dan tradisional. Jadi biasanya, tetapi tak banyak tournament atau pertandingan yang menggunakan secara world archery lah, standard world archery. Kemeriahan persediaan sambutan Deepavali di Mumbai dan New Delhi, India mengakhiri Buletin Didik. Saya Tarishdin Muhammad Nazri. Salam hormat. Jumpa lagi.